Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hebatkan Putrajaya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya Cikgu Nurul Hidayah binti Abdul Halim dari Studio Ilham Maya 182 akan menyampaikan maklumat berkenaan pengoperasian sekolah secara berperingkat mengikut Fasa Pelan Pemulihan Negara atau PPN. Berikut adalah agenda taklimat kita pada hari ini. Kita akan mulakan dengan pertukaran pintu pagar, seterusnya SOP di dalam kelas, waktu rehat, peraturan pemakaian, berikutnya SOP ujian kendiri COVID-19, panggilan murid dan akhir sekali, kaedah pembelajaran. Kita mulakan dengan perubahan pintu pagar bagi urusan keluar masuk murid. Bagi murid-murid tahun 1, tahun 3 dan tahun 6, mereka akan menggunakan pintu pagar A untuk masuk dan keluar dari sekolah. Manakala bagi murid-murid tahun 2, tahun 4 dan tahun 5, mereka akan menggunakan pintu pagar B atau pintu pagar prasekolah sewaktu tiba dan pulang dari sekolah. Pemeriksaan suhu akan dijalankan di pintu pagar sekolah. Hanya murid yang benar-benar sihat sahaja dibenarkan hadir di sekolah. Sekiranya murid bergejala atau suhu murid adalah 37.5 darjah Celsius atau lebih, ibu bapa perlu membawa pulang anak ke rumah semula. Seterusnya, ketika di dalam kelas, murid wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Murid wajib menggunakan mask atau pelitup muka sepanjang masa. Pemakaian pelitup muka berganda dan face shield amat digalakkan. Walau bagaimanapun, harus diingatkan bahawa pemakaian face shield hanyalah sebagai pelindung tambahan. Pelindung utama yang ampuh adalah pelitup muka. Murid juga tidak dibenarkan berkongsi alat tulis, buku teks, makanan dan minuman. Murid-murid digalakkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dengan mengamalkan sanitasi tangan, kerusi dan meja apabila perlu. Sekiranya cair sanitasi telah habis, murid-murid boleh membasuh tangan dengan menggunakan sabun di sinki yang terdapat di luar kelas. Pada waktu rehat, murid-murid dibenarkan ke kantin untuk membeli makanan dengan menjaga penjarakan sosial. Guru bertugas akan memantau keadaan murid di kantin dan di dalam kelas. Murid-murid akan makan di meja masing-masing di dalam kelas sahaja. Apabila selesai, mereka perlu membuang sampah di dalam plastik sampah yang disediakan di luar kelas dan seterusnya membasuh tangan di sinki serta membuat sanitasi meja. Tuan-tuan dan puan-puan, slide berikutnya akan menerangkan tentang kelonggaran peraturan yang terpakai sehingga bulan Februari tahun 2022. Berkenaan pemakaian, secara umumnya murid-murid wajib mengenakan uniform sekolah. Walau bagaimanapun, sekiranya uniform sudah tidak muat, murid-murid boleh memakai pakaian yang selesa, sopan dan kemas serta menutup aurat seperti baju sukan atau baju kurung bagi murid perempuan. Murid dilarang sama sekali untuk mengenakan seluar jeans, seluar dan baju ketat yang menampakkan bentuk badan, seluar 3 suku dan selipar jepun. Berkenaan kehadiran pula, sekiranya ibu bapa atau penjaga masih bimbang dengan penularan virus COVID-19 dan belum mahu mengizinkan anak-anak ke sekolah, tuan-puan perlu memaklumkan kepada pihak sekolah dengan penyediaan surat makluman. Ketidakhadiran murid dengan makluman awal daripada ibu bapa tidak dianggap suatu kesalahan. Sekali lagi diingatkan bahawa kelonggaran ini hanya dibenarkan sehingga bulan Februari tahun 2022. Berikutnya, saya akan terangkan tentang ujian kendiri COVID-19 bagi murid yang bergejala di sekolah. Untuk makluman ibu bapa yang budiman, hanya murid-murid yang benar-benar sihat sahaja dibenarkan hadir ke sekolah. Sekiranya murid datang ke sekolah dalam keadaan sihat tetapi tiba-tiba bergejala, maka ujian kendiri COVID-19 akan dilakukan oleh guru yang bertugas. Sekiranya murid didapati positif,
Guru akan memaklumkan PKD yang berdekatan untuk nasihat dan tindakan selanjutnya. Murid berkenaan akan ditempatkan di bilik isolasi dan ibu bapa akan dihubungi untuk mengambil anak. Ibu bapa perlu membawa anak ke pusat kesihatan berdekatan untuk penilaian kesihatan. Sekiranya hasil ujian kendiri COVID-19 mendapati murid berkenaan negatif COVID-19, ibu bapa akan dihubungi untuk membawa pulang anak ke rumah. Seandainya ujian tersebut tidak sah, maka guru akan mengulang semula ujian tersebut. Murid yang positif dan bergejala boleh hadir semula di sekolah sekiranya telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas daripada virus COVID-19. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah status vaksinasi warga SKPP 18-2. Alhamdulillah, 100% warga sekolah yang terdiri daripada pentadbir, guru-guru, pekerja kantin, pembantu pengurusan murid, staf pejabat, pekerja pembersihan dan pengawal kesihatan semuanya telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Ibu bapa yang dihormati, kita beralih pula ke penerangan mengenai pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Untuk makluman, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan kehadiran murid di sekolah pada kadar 50% daripada jumlah murid di dalam kelas pada setiap minggu. Bagi menepati arahan KPM, murid-murid SK Putrajaya Presin 18-2 dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan UPIN dan kumpulan IPIN. Mereka akan mengikuti pembelajaran bersemuka di sekolah dan pembelajaran kendiri di rumah mengikut penggiliran minggu. Berikut dikongsikan contoh pelan kedudukan murid di dalam kelas. Seperti yang kita sedia maklum, jadual penggiliran telah diedarkan pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021. Mengikut jadual ini, murid kumpulan UPIN akan ke sekolah pada minggu ganjil, iaitu pada minggu pertama, minggu ketiga dan minggu kelima. Manakala murid-murid kumpulan IPIN akan mengikuti pembelajaran kendiri di rumah. Murid kumpulan IPIN pula akan hadir di sekolah pada minggu genap, iaitu pada minggu kedua, minggu keempat dan minggu keenam. Pada waktu ini, murid kumpulan UPIN akan menghadiri pembelajaran kendiri di rumah. Ini bermakna pada 1 hingga 2 November 2021, murid tahun 1, murid tahun 2 dan tahun 3 kumpulan UPIN akan hadir untuk pembelajaran bersemuka di sekolah, manakala murid kumpulan IPIN tahap 1, iaitu murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 akan berada di rumah. Pada 1 hingga 2 November juga, semua murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 kumpulan UPIN dan IPIN masih menjalani PDPR. Mereka masih perlu mengikuti pembelajaran secara Google Meet dan menyelesaikan tugasan yang diberikan di Google Classroom mengikut jadual PDPR. Sekolah akan bercuti sempena perayaan Deepavali bermula 3 hingga 7 November 2021. Pada 8 hingga 12 November 2021, murid kumpulan IPIN tahun 1 hingga tahun 6 akan mengikuti pembelajaran di sekolah, manakala semua murid kumpulan UPIN tahun 1 hingga tahun 6 akan mengikuti pembelajaran kendiri di rumah. Pembelajaran secara sendiri atau pembelajaran kendiri di rumah bermaksud murid akan melakukan tugasan yang diberikan oleh guru sama ada modul bertulis atau tugasan di Google Classroom. Murid juga boleh menonton siaran didik TV. Berikut dikongsikan contoh jadual pembelajaran di rumah. Persoalannya, sekiranya murid kumpulan UPIN, contohnya Amir,
tidak dapat hadir di sekolah sepanjang minggu pertama kerana cuti sakit, balik kampung, mengikuti ibu bapa berkursus dan sebagainya, bolehkah Amir ke sekolah pada minggu giliran kedua? Jawapannya, tidak boleh sama sekali. Amir tidak boleh ke sekolah pada minggu giliran Ipin. Ini disebabkan jadual penggiliran telah ditetapkan pada kadar 50% mengikut arahan kementerian. Jadi, pada minggu kedua, Amir perlu berada di rumah dan menjalani pembelajaran kendiri. Amir hanya boleh hadir semula di sekolah pada minggu ketiga, iaitu giliran kumpulan Upin yang berikutnya. Ibu bapa dan anak didik SK Putrajaya Perisin 18-2 yang disayangi, bagi membantu kelancaran proses pembelajaran secara penggiliran, berikut adalah saranan buat ibu bapa dan anak-anak. Pertama, ibu bapa perlu memastikan kumpulan penggiliran anak-anak. Seterusnya, fahami jadual penggiliran dan pastikan anak-anak hadir di sekolah mengikut kumpulan penggiliran yang telah ditetapkan. Kedua, sentiasa berhubung dengan guru bagi mendapatkan maklumat sekiranya terdapat sebarang masalah atau kurang jelas tentang jadual penggiliran. Ketiga, ibu bapa disarankan merancang jadual belajar anak-anak. Anak-anak pula mesti mengikuti jadual tersebut dan melakukan tugasan yang diberikan dengan sempurna supaya anda benar-benar bersedia apabila hadir di sekolah nanti. Seterusnya, ibu bapa perlu membimbing anak-anak melakukan tugasan yang diberikan oleh guru. Dan akhir sekali, sokonglah pembelajaran anak-anak dengan sentiasa memberikan motivasi kepada mereka, prihatin terhadap keperluan pembelajaran mereka dan berikan kerjasama yang berterusan dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Sekian sahaja daripada saya. Semoga maklumat yang disampaikan jelas dan menjawab setiap persoalan. Sebelum menoktahkan taklimat ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Tirai sekolah telah dibuka, guru-guru menanti ceria. Anak-anak semakin suka, SOP kita jangan dilupa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke sekolah.